Assalamualaikum, salam sejahtera, mutakhir edisi petang. Bertemu kita kembali di Sabah Hits Online TV. Saya Irashina Ihram. Kita ke tajuk utama. Kanak-kanak 2 tahun ditemui lemas, Mumening dan Aeon Sah sertai PBRS mengatasi isu kekurangan pekerja asing di Sabah. Amanda dan Serikan di bahagian Kota Belud perlu berganding bahu dalam mendekati golongan muda sebagai usaha untuk mendengar pendapat serta pandangan mereka dalam menentukan dasar-dasar kerajaan. Ketua Bahagian Bersatu Kota Belud Datuk Jeplin Hakim berkata, langkah berkenaan perlu diambil memandangkan mereka adalah pelapis kepada kepimpinan negara di masa hadapan. Beliau berkata tidak dinafikan pandangan generasi Y amat memainkan peranan penting dalam menentukan kelangsungan hidup perikanan nasional pada masa akan datang. Seterusnya, semasa merasmikan pertandingan Free Fire terbuka Kota Belud di Kuala Abai pada semalam yang merupakan anjuran Persatuan Belia Kuala Abai Kota Belud sebanyak 75 kumpulan di mana setiap kumpulan disertai 4 orang dalam menyertai pertandingan itu. Sebanyak 25 kes telah dikesan setakat ini berkaitan dengan varian Delta Con yang merupakan gabungan antara varian Delta dan Omicron. Profesor Leon Dioskos-Trikis memberitahu Sigma TV terdapat jangkitan yang menggabungkan varian Omicron dan Delta. Selain itu, saintis di Makmal Bioteknologi dan Virologi Medikul telah mengesan 25 individu yang dijangkiti varian tersebut. Mereka turut mendapati varian tersebut lebih mudah dijangkiti kepada individu yang sedang dirawat di hospital. 6 Persatuan Perniagaan merayu kepada Ketua Menteri agar kerajaan negeri boleh menyelesaikan masalah kekurangan pekerja asing. Selain itu, 6 persatuan terdiri daripada Persatuan Pengurusan Kayu Kayan Sabah, Persatuan Kayu Kayan Sabah, Persatuan Perabot Sabah, Persatuan Industri Kecil dan Sederhana Sabah, Persatuan Majikan Sabah dan Pertubuhan Peladang Malaysia Timur. Seterusnya, memorandum berkenaan diterima oleh Timbalan Ketua Menteri merangkap Menteri Pembangunan Perindustrian Datuk Dr. Joakim Gussalam dalam satu kunjungan hormat dilakukan Fong di Wisma Kewangan pada Khamis lalu. Akhir sekali, industri di Sabah sangat bergantung dengan tenaga kerja asing, kini berhadapan dengan kekurangan sejak beberapa tahun kebelakangan ini, khususnya apabila negara ini menutup sempadan pada Mac 2020 disebabkan penularan COVID-19. Kejadian berlaku di Kampung Kumaraling, Tambunan sekitar pada jam 6 petang semalam. Bangsa seorang budak lelaki berusia 2 tahun 7 bulan adalah seorang budak yang sangat hyperaktif. Yang berbahagia Tuan Pemimpin Pembangunan Masyarakat N39 Tambunan, Alexiu Kiop telah melawat ke rumah mangsa kejadian lemas akibat terjatuh di sungai yang terletak di belakang rumah mangsa. Selain itu, ayah kepada mangsa menyedari kehilangan anaknya, Muhammad Syaril, dalam beberapa minit selepas sahaja selesai makan petang dan terus ke belakang rumah untuk mencari mangsa. Apabila beliau tidak menemui anaknya, beliau terus menghubungi ketua kampung sungai dan menghubungi pihak anggota keselamatan. Akhirnya mayat mangsa ditemui sekitar pada jam 10.10 pagi dan mangsa telah hanyut di kawasan sungai Kampung Lalapakon. Selepas hampir sebulan berteka-teki mengenai hala 7 sekumpulan bekas pemimpin tertinggi Parti Cinta Sabah yang keluar parti, akhirnya mereka menyertai Parti Bersatu Rakyat Sabah secara rasmi pada kemarin. Selain itu, kumpulan yang diketuai oleh bekas Timbalan Presiden PCS Datuk Sri Wilfred Bumuring itu memutuskan untuk menyertai PBRS yang dilihat sebagai satu-satunya parti berbilang kaum berasaskan Kadazan Dusun dan Murut dalam komponen Barisan Nasional. Tambah beliau, dianggarkan 10,000 ahli PCS dalam menyokong Pertubuhan Kinabalu. Prinsip Bersatu akan bersama-sama menyertai PBRS. Penyertaan mereka dijangka membantu menguatkan dan perkasakan PBRS. Sebanyak 3 buah sekolah di negeri ini terpaksa menangguhkan sisi persekolahan yang bermula pada hari ini berikutan banjir yang melanda pada baru-baru ini. Pengarah Pendidikan Sabah Mr. Rini Radin berkata, 3 sekolah berkenaan ialah Sekolah Kebangsaan Pinontomon di Pesiangan, SK Pantai Boring di Buluran dan prasekolah di SK Lago Beaufort. Selain itu, murid-murid akan mengikuti PDPR mulai hari ini sehingga sekolah selamat dan bersih untuk persekolahan bersemuka. Sementara itu, sebanyak 1,075 buah sekolah rendah, kerajaan dan bantuan kerajaan mula beroperasi pada hari ini. Hadapilah nikmat dengan syukur dan terimalah musibah dengan sabar. Sekian berita hari ini, saya Irashina Ihram, Sabah Hits Online TV.